Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Bertemu lagi di dalam channel ini, JL TV News. Berita panas hari ini bertajuk Anwar sedia buktikan di Mahkamah Muhyiddin tak hapus hutang peneroka Felda. Berita penuh. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersedia untuk membuktikan di mahkamah dakwaannya bahawa bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak mengambil langkah untuk menyelesaikan pelupusan hutang RM8.3 bilion untuk peneroka Felda. Bagaimanapun, Muhyiddin mengulangi bahawa dia telah melaksanakan sepenuhnya penghapusan hutang peneroka Felda pada 2021 dengan menegaskan bahawa Anwar sengaja salah tafsir dan memutarbelitkan perkara itu untuk memfitnahnya. Dalam pernyataan pembelaan yang difailkan pada 10 Oktober lepas terhadap saman fitnah Muhyiddin, Anwar memetik justifikasi pembelaan bersedia untuk membuktikan dakwaan di mahkamah dan komen yang berpatutan. Pengurusi Pakatan Harapan PH itu mendakwa apabila hapus kira hutang RM8.3 bilion diumumkan, tiada sebarang dana kerajaan atau dana kerajaan yang mencukupi sepadan diberikan untuk memastikan Felda dapat memenuhi obligasi-obligasi keuangan mereka. Pinjaman peneroka RM8.3 bilion kekal dalam buku-buku keuangan Felda dan tidak dihapus kira semasa pentadbiran kerajaan PN atau kerajaan BNPN, tetapi sebaliknya pada atau selepas pembentukan kerajaan perpaduan. Anwar pada sekitar Jun 2023 telah melaksanakan perjanjian-perjanjian dana yang telah membolehkan peruntukan tahunan lebih kurang RM1 bilion dana untuk disalurkan kepada dan atau diterima oleh Felda selama 10 tahun untuk antara lain membolehkan pembayaran balik sukuk KP oleh Felda. Dana di atas telah membolehkan Felda untuk memenuhi obligasi-obligasi keuangan mereka. Ini adalah untuk manfaat peneroka-peneroka Felda dan telah pada dasarnya membiayai atau menyempurnakan hapus kira hutang RM8.3 bilion, kata Anwar sebagai defendant dalam dokumen pembelaan yang dilihat oleh Malaysia Kini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini menetapkan saman fitnah itu selama 8 hari perbicaraan penuh tahun depan, iaitu dari 2 hingga 5 Disember dan 16 hingga 19 Disember. Dalam jawapan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 21 November, Muhyiddin mendakwa Anwar dengan sengaja, secara melulu dan berniat jahat menerbitkan beberapa kenyataan yang menurutnya berunsur fitnah dan tidak benar walaupun defendant mempunyai kuasa dan sumber Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Muhyiddin sebagai plaintiff menegaskan bahawa penstrukturan semula hutang Felda melalui kertas putih Felda telah dibentangkan pada 2019 di bawah pentadbiran Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, tetapi ia tidak dilaksanakan. Muhyiddin mendakwa ketika dia kemudian menjadi Perdana Menteri, dia berjaya melaksanakan hapus kira hutang peneroka Felda pada 2021 sambil menegaskan isu hutang Felda terbahagi kepada dua, iaitu hutang agensi kepada penghutang luar dan hutang peneroka Felda kepada agensi itu. Ini bermakna kerajaan perpaduan yang kini dinamakan sebagai kerajaan madani yang tidak mahu meneruskan pelupusan hutang peneroka Felda yang telah dilaksanakan oleh plaintiff. Motif defendant berbuat demikian adalah jelas, iaitu supaya defendant dapat menyalahkan plaintiff. Defendant kemudiannya mendebik dada pada hari peneroka Felda 2023 bahawa defendantlah yang meluluskan dan melaksanakan pelupusan hutang peneroka Felda. Politik, pikisan, defendant amat tidak bermoral untuk menyalahkan orang lain dan membanggakan dirinya sendiri. Defendant sengaja manipulasikan fakta dengan mengelirukan isu hutang Felda dan isu hutang peneroka Felda yang secara jelasnya adalah dua perkara yang berbeza, kata Presiden Bersatu itu. Muhyiddin mendakwa dokumen yang ditandatangani oleh Anwar adalah berkenaan sukuk Felda sebanyak RM9.9 bilion dan geran kerajaan sebanyak RM950 juta ringgit setahun selama 10 tahun dan bukannya pelupusan hutang peneroka Felda.
Oleh yang demikian, plaintiff menegaskan dan akan menegaskan bahawa penyataan pembelaan adalah suatu pembelaan palsu, tidak berasas secara keseluruhan dan suatu pemikiran kemudian, afterthought yang amat mustahil dan tidak boleh dipercayai atau diterima dan sepatutnya ditolak sepenuhnya, kata Muhyiddin. Anwar diwakili oleh firma guaman Daniel N. Wong, manakala firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership mewakili Muhyiddin. Salam sejahtera dan selamat malam. Berita seterusnya di petiviaresabudin.com.net bertajuk Apa status Tengku Zafrul dalam siasatan SPRM? Suspek atau saksi? Berita penuh. Selepas bekas Perdana Menteri Mahyadin MD Yassin disiasat SPRM berhubung projek Jana Wibawa, siasatan selepas ini adalah kepada bekas Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. SPRM semalam mengesahkan mereka akan memanggil Tengku Zafrul dalam waktu terdekat ini. Dalam waktu yang sama juga semalam, SPRM turut mengesahkan Mahyadin adalah suspek yang disiasat bagi projek Jana Wibawa itu. Kenyataan SPRM melalui sumber yang tidak dinamakan itu sekaligus menolak kenyataan Mahyadin. Sebelum itu yang mengatakan beliau hanya dipanggil untuk membantu siasatan. Jana Wibawa ialah pemberian projek secara rundingan terus yang diusahakan Kementerian Keuangan yang dicadangkan oleh Menteri Keuangan ketika itu Tengku Zafrul bagi tujuan membantu kontraktor yang terkesan teruk akibat COVID-19. Sebelum PRU 15 lalu, sebaik Tengku Zafrul dilantik sebagai Bendahari BN Selangor, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi ada mengungkapkan kata-kata lebih kurang, Tengku Zafrul akan membawa banyak gula untuk parti menghadapi PRU akan datang. Bagaimanapun beliau kalah di Kuala Selangor pada PRU 15 lalu, tetapi terus dikekalkan dalam Kabinet Anwar Ibrahim sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Berhubung siasatan SPRM itu, Tengku Zafrul dilaporkan sedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan yang dijalankan oleh Badan Penguat Kuasa Anti Rasuah itu. Katanya, beliau akan memberikan kerjasama penuh dan tiada apa yang hendak disembunyikannya. Persoalannya di sini, oleh kerana ketika era Mahyadin menjadi Perdana Menteri, Tengku Zafrul adalah Menteri Keuangan dan Jana Wibawa itu sendiri di bawah kendaliannya. Beliau akan disiasat sebagai apa? Sebagai suspek juga macam Mahyadin atau sebagai saksi untuk pendakwaan terhadap Mahyadin? Syabuddin Hussein, 20 hari bulan 2, 2023.